Okey, kita sambung lagi dengan contoh yang seterusnya, iaitu kalau kita ada macam mana kita nak selesaikan log asas 2 M tambah 4 sama dengan 3. So macam mana kita nak selesaikan ni? Kita ada log asas 2 M campur 4 sama 3. Senang saja, 2 ni boleh terus kita tendangkan ke atas sini. Jadi kita dapat M tambah 4 sama dengan 2 kuasa 3. So dapat 2 kuasa 3, 8. M tambah 4 sama dengan 8. M sama dengan 8 tolak 4 sama dengan 4. Selesailah kita punya persoalan. Baik, mari kita buat soalan yang macam mencabar sikit lah. Okay. So contohnya. Okay. Jadi persamaan log ni macam ada, nampak macam ada banyak cabang dia lah. Tapi sebenarnya jangan susah hati apabila kita betul-betul cekap dengan hukum-hukum log ni, kita tak ada masalah pun untuk selesaikan kita punya persamaan ataupun soalan yang berkaitan dengan persamaan log ni lah. Okey, sekarang kita tengok log asas 3 2x tolak 1 sama dengan setengah log asas 3 64. Jadi kita tengok log asas 2 asas 3 tak ada masalah. Maknanya masalah kita dah kurang sikit dah. So sama dengan log asas 3 64 kuasa setengah. Kuasa setengah ni kita juga boleh tulis sebagai log asas 3 punca kuasa 2 64. So sama dengan log asas 3 punca kuasa 2 64 adalah 8. Jadi kita tengok log asas 3 2x tolak 1 ni sama dengan ni kan. So log boleh dihapuskan, jadi tinggal 2x tolak 1 sama dengan 8. 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2 4.5 ataupun 9 per 2 pun cukup dah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. 2 log asas 5 8 tolak log asas 5 4 sama dengan log asas 5 x tambah 1 tambah setengah log asas 5 9. Panjang soalan ni tapi sebenarnya tak adalah susah sangat. Okey, kita cuba buat macam ni. Log asas 5 8 kuasa 2 tolak ni kan. So dia akan jadi bahagi 4 sama dengan log asas 5 x tambah 1 tambah kan. So setengah log asas 5 9 ni dah sama dengan 9 kuasa ni kan. Dia tambah, dia akan jadi darab 9 kuasa setengah. So ataupun kita akan dapat log asas 5 8 kuasa 2 adalah 64 bahagi 4 sama dengan log asas 5 x tambah 1 darab 3. Kenapa 3? Punca kuasa 2 9. 9 kuasa setengah sama dengan punca kuasa 2 9. So kita boleh dapat 64 bahagi 4, kita akan dapat 16. Log asas 5 16 sama dengan log asas 5 3x tambah 3. So potong log asas 5 ni, jadi 3x tambah 3 sama dengan 16. 3x sama dengan 19. X sama dengan 19 per 3. Selesai kita punya. Bukan 19 16 tolak 3 adalah 13. So X sama dengan 13 per 3. Saya sedar kesilapan. Okey, yang seterusnya C. 3 tolak log 10x sama dengan log 10 3. Baik, sekarang kita tengok 3 ni belum ada log lagi. So kita kena jadikan asas yang sama lah, iaitu log asas 10 10 3. Kat depan ni kan, tolak log asas 10x sama dengan log asas 10 3. So 3 ni pindah naik atas, jadi log asas 10 10 kuasa 3 tolak log asas 10x sama dengan log asas 10 3. So boleh buat persamaan dia lah. Log asas 10 10 kuasa 3 bahagi x
sama dengan log asas 10 3. Oleh kerana itu 10 kuasa 3 per X sama dengan 3. Kita potong log 10 ni kan. So 10 kuasa 3 sama dengan 3X. X sama dengan 10 kuasa 3 ni 1000 bahagi 3. Itu je lah jawapannya. So mudahlah bila kita buat persamaan ni, nampak macam susah tapi sebenarnya dia tak adalah susah sangat. Sebenarnya mudah sajalah. Okey, kita buat contoh yang lain lagi. Buka pen lah pula kan, bagi nampak macam Okey, contoh log 2x tambah log 2x tambah 1 sama dengan 1. So 1 ni belum ada persamaan dia lah lagi, tapi tak apa. Kita buat tambah ni adalah darab kan. Jadi log asas 2 x darabkan dengan x tambah 1 sama dengan 1. X kuasa 2 campur x sama dengan 2 ni hentam ke sini. 2 kuasa 1. So kita dapat x kuasa 2 campur x tolak 2 sama dengan 0. So kalau nak pemfaktoran, kita buat pemfaktoran lah. Di sini x tolak 1, x tambah 2 sama dengan 0. So oleh kerana itu x sama dengan 1 atau negatif 2. So mudah sajalah. Okey, kita buat yang seterusnya. B. Log asas 3 2 tambah x tolak log asas 3 x tambah 1 sama dengan 2. So kita dapat apa? Tolak kan. Jadi log asas 3 2 tambah x bahagi x tambah 1 sama dengan 2. So 2 tambah x bahagi x tambah 1 sama dengan 3 kuasa 2. 3 ni pindahkan ke sini, jadikan dia naik ke atas. So dapat 9. So 2 tambah x sama dengan 9 darabkan dengan x tambah 1. Jadi kita dapat 9x tambah 9. So pindahkan. X pindah sana, 9 pindah sini. So kita dapat 9x tolak x sama dengan 2 tolak 9. So dapatlah nilai dia negatif 7 sama dengan 8x. X sama dengan negatif 7 per 8. So itulah jawapannya. Mudah sekali. Baik, kita pergi kepada contoh yang hampir-hampir akhir lah. Iaitu kita tengok soalan. Nanti saya letak soalan sekejap. Okey, contoh seterusnya, jika diberi log A asas A sama dengan 2, log asas A 2 sama dengan M, log asas A 5 sama dengan N. Selesaikan persamaan yang ada di bawah ini dengan term M ataupun N, Mn dan N. Okey, contoh A. Kita ada log A 20. So 20 ni kita kena tengok kaitan 20 ni antara asas 2 dengan 5. Jadi kita boleh agak lah, iaitu log A asas A 20 ni dapat 2 darab 2 darab 5. So sebab 2 darab 2 4 kali 5 20 kan, dapatlah 20. Jadi kita dapat log asas A 2 campur log asas A 2 campur log asas A 5. So kita dapat sebab dia darab kan, darab jadi tambah lah. So kita dapat log asas A2 berapa? Log asas A2 adalah MM tambah M tambah N. Log asas A5 sama dengan N kan. So dapat 2M tambah N. Selesailah persamaan yang pertama. B. Log asas A2 per 125. So yang ini kita boleh dapat bahawa log asas A 2 per 125 ni adalah 5 kuasa 3. So kita dapat log asas A 2 tolak log asas A 5 kuasa 3. So dia juga adalah sama dengan
log asas A2 tolak 3 log asas A 5. So dapatlah M tolak 3N. 3 lah. Sebab log asas A5 ni adalah N. Log asas A2 adalah M. So dapatlah jawapan dia. Okey, kita nampak soalan dia. Log asas A 0.4. C. Log asas A 0.4. So 0.4 ni biasanya kita akan tukarkan perkaitan ni sama dengan log asas A 4/10. Jadikan dia per 10 juga. Barulah kita boleh nampak dia punya perkaitan antara dengan nombor yang dibagi ni. Kalau 0.4 tu memang kita tak nampak kaitan dia. So 4/10 ni kita boleh kecilkan. Jadi log asas A 2/5. 2/5 kan senang, dah ada. So kita ada log asas A 2 tolak log asas A 5. So dapat M tolak N. Akhir sekali tadi, log asas A 10 A kuasa 3. Log asas A log asas A 10 A kuasa 3. So kita tahu bahawa ini darab sebenarnya. So kita ada log asas A 10 tambah log asas A kuasa 3. So log asas A 10 ni senang aja. Log asas A 2 darab 5 kan. Tambah log asas A kuasa 3 tadi kita letak 3 kat depan sini. So, tambah 3 log asas A. Ni pun dah boleh batalkan. So kita dapat log asas A 2 campur log asas A 5 campur 3. So dapat M tambah N campur 3. Jangan pergi campur pula 3MN pula benda ni. Dah tak pasal-pasal jadi salah. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, so soalan seterusnya dia beri log asas 4Y sama dengan 2 campur log asas 2X. Nyatakan Y di dalam terms of X. So log 4Y sama dengan 2 tambah log 2X. So dia ada asas 4 dengan asas 2 kan. Jadi kita tahu bahawa kita boleh tukarkan semua sekali ni dengan asas 4. Jadi kita ada log asas 4Y sama dengan log asas 4 kuasa 2 macam tu tambah log asas 4 X bahagi log asas 4 2. Kenapa jadi macam ni? Log asas 4X dengan log asas. Ingat tak tadi yang kita kata kita buat penukaran tukar asas. So yang atas akan jadi atas log asas apa-apa pun X bahagi log asas apa-apa 2 lah. Kat sini kita pilih 4. So maka dia asas 4 lah. Jadilah kat sini. Okey. Seterusnya kita akan dapat sama dengan 2 darab 1 lah. Sorry. Kita nak samakan semua sekali kan. So log asas 4 16 tambah log asas 4X. So dia bagi dengan log asas 4 kuasa setengah. 4 kuasa setengah kan dapat 2. Percuk kuasa 4 kan dapat 2 kan. So akan jadi log asas 4 16 campur log asas 4X. Kemudian ni akan jadi setengah bagi setengah. Setengah akan naik atas. Dia akan jadi 2 dekat sini. So kita akan dapat log asas 4 16 X. Ni pindah sini jadi kuasa 2. So oleh kerana itu Y sama dengan 16X kuasa 2. Itulah jawapannya. Sekian, terima kasih.
Okey, kita pergi kepada contoh kita yang terakhir, iaitu diberi 1 tambah log P tambah 3 log Q. So, dia minta untuk kita nyatakan dalam term P dan juga Q. Jadi, 1 tambah log P tambah 3 log Q. Jadi, ini dalam log 2 ni, tapi 1 ni tak ada dalam log ni. Kita kena letak log. Log ni maknanya dia asal 10 lah. 10, 10, 10. Tambah log P. Ni sorry ni sama dengan kan. Sama dengan. So, sama dengan 3 log Q. 3 ni boleh pindah atas kan. Jadi, kita akan dapat log 10 darab P sama dengan Q kuasa 3. So, kita log jugalah. So, habiskan log ni. Dapat 10P sama dengan Q kuasa 3. Kalau kita nak P sama dengan Q kuasa 3 bahagi 10. Selesailah kita punya persamaan. Jadi, kalau you all perhatikan daripada awal kita cerita pasal persamaan indeks dan juga persamaan log, boleh tengok saya tulis sikit punya banyak daripada awal tu sampai habis. Kebanyakannya saya cerita pasal dia punya contoh-contoh persamaan sahaja. Sebenarnya konsepnya masih lagi daripada hukum indeks dan juga hukum log yang telah dinyatakan daripada awal. Jadi, nasihat saya buatlah latihan, kerana dengan latihan itu nanti akan membolehkan kamu lebih cekap untuk melihat soalan-soalan yang berkaitan dengan indeks dan juga logaritma dalam peperiksaan nanti. All the best semua. Sekian.